Terima kasih Ahmad Fitri di studio Suria Pentas. Dan kembali berlintas langsung bersama saya Ali Iskandar. Dan dalam tempoh kurang 15 minit dari kampung Haji Muhammad Yassin, kami ke Tanjung Emas untuk menaiki bot River Cruise yang kali pertama buat secara langsung atau lintas langsung di atas bot yang bergerak. Dan ini tempat yang sangat-sangat menarik yang menjadi daya tarikan pelancongan MUA ini. Dan sungai ini semalam kami sempat menelusuri juga bersama dengan penumpang lain. Hari ini dikatakan tidak beroperasi, tapi disebabkan permintaan kami untuk meninjau kecantikan sungai MUA dan juga apa yang berada di kiri dan kanan ini, kami dibenarkan untuk bersama-sama menaiki bot ini. Okey, ada satu perkara menarik saya nak kongsikan dengan anda. Di sebelah ini ialah masjid, di seberang sungai juga masjid yang kelihatan sama seperti satu cermin, ya, gambaran cermin masjid yang sama. Satu ialah Masjid Sultan Ibrahim, satu lagi Masjid Sultan Ismail yang seolah-olah macam kembar dibina di antara sungai MUA ini. Nak cerita lebih lanjut antara tarikan MUA ni, selain daripada apa yang berada di hadapan mata saya ini, kita nak terus bersama dengan pengurusi Persatuan Pelancongan Daerah MUA, Cik Salihuddin. Assalamualaikum Cik Salihuddin. Salam. Tadi kita Cik Din yang bawa saya pergi rumah Puan Haibah tadi, ya. Terima kasih banyak-banyak. Okey, ini bila kita tengok dua masjid yang kelihatan sama ni menjadi daya tarikan River Cruise MUA ni kan. Apa lagi yang boleh kita lihat di sini? Kita lihat di sini bangunan pejabat daerah itu sendiri yang agak lama, dan satu lagi adalah Jabatan Sultan Ismail. Kita ada dua jambatan yang untuk menghubungi antara daerah Tangkak dengan MUA. Baik. Okey. Dan kita bercakap tentang sektor pelancongan daerah MUA yang sebenarnya begitu banyak sekali tarikan. Setakat ini dengan tertubuhnya persatuan dah berapa? 3 tahun ya? 3 tahun. Bagaimana agresifnya gerakan ini? Apabila kita sebuah badan NGO, secara tak langsung kita mempromosikan Bandar MUA, Bandar Marani, Bandar Diraja. Sebelum ini orang panggil kita Bandar Pencen. Tapi alhamdulillah sekarang daya tarikan untuk pelancong untuk hadir ke MUA dengan penganugerahan yang kita dapat, salah satunya anugerah Bandar Pelancongan Terbersih ASEAN pada 2018. Dan ramailah pelancong-pelancong yang datang dapat melihat keindahan dan kebersihan Bandar MUA itu sendiri. Ternyata saya pun kagum bila sampai macam kebersihannya luar biasa berbanding tempat lain. Jadi itu yang membuatkan Bandar MUA dinobatkan sebagai bandar terbersih pelancongan, Bandar Pelancongan Terbersih ASEAN. Susah tak nak mencapai kriteria diperlukan itu? Tapi untuk capai, satu saya ucapkan tahniah dululah kepada Majlis Pembandaran MUA, pejabat daerah MUA, serta badan NGO sendiri yang memahami kita nak masuk bertanding sebagai bandar pelancongan terbersih. Mana dia kita dah dapat anugerah, persediaan kita untuk maintain pula. Itu agak sukar sikit bagi kita. Secara tak langsung kita juga beri pengetahuan ni, didikan kepada sekolah-sekolah, dan kita galakkan penubuhan persatuan pelancongan di sekolah-sekolah daerah MUA. Dan anak-anak muda ni kita keluarkan, jadikan dia sebagai pemandu pelancong. Dan Bandar MUA ni diiktiraf sebagai bandar pelancongan terbersih ASEAN. Dalam keadaan PKP ni, macam-macam idea ataupun pendekatan baru yang kita perlu cetuskan untuk mempromosikan sesuatu. Okey, sementara Cik Din sebutkan tadi tentang generasi muda untuk membantu mempromosikan MUA ni, kita nak kongsi kepada anda, ini antara temu bual yang saya sempat perolehi semalam di bot ini dengan anak-anak dan juga keluarga yang ada. Mari kita saksikan. Ada ni kali pertama bawa anak-anak naik River Cruise? Ya, first time. Seronok tak naik bot? Seronok. Apa yang seronok? Dapat tengok sungai. Ya. Awak seronok tak? Best tak naik bot? Best. Kakak best tak? Assalamualaikum, namanya siapa? Nama Ika. Ika orang mana? Saya asal MUA, Tangkak, tapi duduk Pasir Gudang. Takkan orang MUA pun naik River Cruise? Biasalah, jarang datang sini, balik kampung pun dapat. Oh, ya ke? Kali ke berapa dah? Kali kedua. Ni bawa siapa? Ni bawa adik ipar. Yang lain ni kali pertama dah ni? Kali pertama. Kalau ada orang kali pertama datang naik dengan Ika kan, sepanjang perjalanan naik bot ni menelusuri sungai ni, apa yang menarik yang diperhatikan? Apa yang menarik kita dapat tahulah sejarah tentang MUA kan. Yang mana orang yang luar daripada Johor boleh tahu sejarah kat sini.
boleh tengok binaan bangunan lama kat sini. Okey, kita ada seorang penumpang celik yang teruja nak memperkatakan sesuatu ni. Okey, nama siapa? Auzai. Okey, panggil apa? Apa-apa pun boleh lah. Apa pun panggil abang boleh? Boleh lah. Boleh. Kenapa abang naik bot hari ni? Sebab bila pergi sini macam belum pernah naik lagi bot ni. Apa yang seronok naik bot ni? Dia boleh jalan tempat laut, boleh tengok pemandangan cantik, boleh tengok haiwan-haiwan yang ada kat sini. Tengok haiwan haiwan apa awak nampak? Helang bangau dengan lelumba. Wow, okey. Apa lagi yang menarik bila tengok kiri kanan ni? Rasa macam nampak apa-apa yang ada istana ke apa. Bagus ya. Awak boleh jadi tour guide dalam bot ni lah. Oh, nak jadi YouTuber ke? Okey, kalau jadi YouTuber macam mana nak cakap mula-mula kepada yang menonton lah? Tengok kamera. Cuma macam cakap, hello guys. Lepas tu? Hari ni aku selamat datang di rakaman video Auzai K. Okey, jangan lupa like Jangan lupa like. dan Jangan lupa subscribe dengan channel. terima kasih. Bagi fist bump sikit. Yeah, terima kasih banyak. Okey, rata-rata di Temu Bual memberikan respon yang cukup baik bila kita bercakap tentang River Cruise ini. Dan yang istimewanya, Cik Din, bila saya tanya ada yang orang Muar kali pertama naik bot ni. Tu dia. So biasanya orang sini, orang kampung sini memang rasa macam belum ada keperluan, tapi bila naik mereka kagum. Dia akan kagum tengok keindahan yang ada di sini, kan. View pemandangan yang ada, kan. Satu yang menarik perhatian saya bila saya Temu Bual yang kanak-kanak kecil yang suka bercerita tentang apa yang dilihat ketika naik bot ni, dan dia nak jadi YouTuber. Barangkali ini satu potensi juga ya untuk anak-anak generasi muda ni mempromosikan pelancongan Muar. Salah satunya pada anak-anak muda, YouTuber tu saya rasa kita memang galakkan. Secara tak langsung dapat promosikan bandar Muar. Yang terbaik adalah Sungai Muar yang jarang kita lihat, yang sungguh bersih dan juga cantik lah, dengan air yang jernih di sini. Dan saya dapat lihat sini kita pun dibantu oleh dua buah universiti, Universiti Islam Antarabangsa Pagoh dan Universiti UTHM. Dia ada fakulti tourism tu sendiri. Banyak kajian-kajian diberikan kepada Persatuan Tourism untuk menambah baikkan apa yang kita perlu buat untuk mempromosikan bandar Muar pada anak-anak muda. Membabitkan institusi pengajian tinggi juga dan sekolah-sekolah. Bermakna ini hanya bukan agensi pelancongan ataupun persatuan pelancongan sahaja ya. Tidak. Kita buka pada seluruh, pasal bandar Muar ni hak kita bersama. Betul. Dan Muar ada satu trademark di sini, orang Muar gaya Muar. Orang Muar gaya Muar. Saya tak langsung inilah satu daya tarikan untuk destinasi unik pelancongan di daerah Muar. Ya, baik. Cik Din, alang kita berada di sini kan. Cik Din jadi tour guide bersama saya. Ini jambatan yang ikonik juga ya. Jambatan yang ikonik lah. Jambatan Sultan Ismail yang lama. Katanya setiap tahun ada festival. Festival dia setiap tahun, kecuali tahun ni disebabkan COVID. Kalau tak kita akan buat semua jamuan, kita tutup jalan, jamuan majlis semua makan kat sini semua di atas. Mana seluruh Malaysia akan datang dan juga pelancong-pelancong daripada luar negara dah tahu festival ni memang dia akan turun. Bayangkan dalam sejarah kali pertama terpaksa ditiadakan festival tu disebabkan pandemik COVID ni kan. Okey, dan di seberang ini ada sesuatu yang menarik ini. Timing kita naik bot ni memang cantik ni. Ada perusahaan tiram yang dikatakan tiram terbaik antara terbaik di dunia. Di dunia, betul. Tiram antara tiram yang terbaik dan salah satu dia cara pengambilan tiram tu masih lagi dalam kategori tradisional. Secara menyelam tanpa pakai gas apa. Ini bukan calang-calang orang ni turun dapatkan tiram ni. Untuk tu je kita nak jemput Cik Saidi, penyelidik perusahaan tiram ini. Cik Din, okey. Allahumma Muhammad. Cik Din tak apa, Cik Din bersama terus. Okey. Cik Saidi apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ya, bila sebut penyelidik tiram ni macam bunyi dia lain macam. Kalau boleh kongsikan sikit tentang perusahaan tiram di Sungai Muar ni. Kami ada buat penyelidikan bersama dengan sebuah universiti tempatan tentang penyelidikan tiram, dan kami dapati bahawa tiram ini sangat istimewa. Di antara yang istimewa adalah kita ada temui sebuah jurnal yang ditulis tahun 1858 yang mengisahkan memang kawasan ini memang kaya dengan tiram.
Jurnal berapa tahun berapa? Tahun 1858. Dia memang ada menyebutkan di kawasan ini memang kaya dengan tiram, dan oleh itu kita membuat kajian yang berkenaan dengan sebuah universiti yang mempunyai kemahiran dalam bidang aquakultur. Jurnal akan keluar insya-Allah dalam masa yang terdekat nanti. Okey. Dan dari segi perusahaannya bagaimana? Difahamkan bila disebutkan ini antara yang terbaik di dunia itu, bagaimana nak dikategorikan ataupun kriterianya bagaimana? Ada banyak kategori yang saya katakan menarik di sini. Yang pertama, cara tiram tu diambil di dasar sungai memang unik, iaitu mereka menyelam ke dasar sungai tanpa peralatan oksigen, dan tiram tu kemudian diambil, dan kemudian apabila penuh daripada bakul yang dibawa tu, dia akan naik ke atas untuk dimasukkan di dalam perahu yang dibawa. Itu yang pertama. Yang kedua, tiram ini memang telah disebutkan sejak tahun 1858 tentang keberadaannya di sini. Yang ketiga, tiram tu kita ada pengalaman, memang ada orang yang makan tiram di sini. Kita tanya mereka, tiram tu rasa dia memang lebih istimewa, lain daripada yang lain. Selain daripada itu, saya katakan ada setengah masyarakat menganggap tiram tu sebagai makanan eksotik. Jadi tentu ada keistimewaan dia yang menyebabkan orang yang dari jauh pun boleh datang ke sini untuk menikmatinya. Ada sebarang kajian ataupun perhatian dibuat bagaimana sejak kurun ke-19 itu dan sampai sekarang masih lagi wujud tiram, sebab arus pemudian kadang-kadang menghakis habitat sesuatu spesies kan? Memang disebutkan dalam jurnal yang saya sebutkan tadi, dia mengisahkan bahawa ada satu tempat di sini kaya dengan tiram. Tapi tempat tu sekarang sudah tidak ada tiram, menunjukkan bahawa habitat tersebut semakin pupus, dan memang saya lihat dari kajian yang terdapat kat dunia ni, kira-kira 85% daripada populasi tiram memang musnahlah disebabkan oleh struktur pembangunan ataupun masalah-masalah yang lain. Kalau di Sungai Muar di sini, di hadapan kita ni, secara spesifiknya ada tempat tertentu ke kalau Cik Saidi boleh tunjukkan? Ataupun di tempat lain jauh sikit? Kita memang ada buat pemetaan tentang populasi tiram di sini, tapi oleh kerana dalam keadaan sekarang ni saya tak mampu tunjukkan lah, oleh kita berada di luar sini. Tapi tak jauh dari sini lah. Memang di muara Sungai Muar, kita berada di muara Sungai Muar, dan pesisir pantai Kesang. Oh, okey. Dan katanya kalau nak turun untuk mengambil tiram kena awal pagi? Tak, dia nelayan ini keunikan dia, mereka mengambil tiram waktu air surut. Dan air surut tu dia akan berubah ikut hari. Dalam satu hari ada 2 kali surut. Macamnya hari ini surut sekitar pukul 6-7 pagi. Jadi kita sekarang ni agak lewat sikit lah untuk berpeluang menemui mereka. Kalau Malaysia awal sikit pukul 6 pagi, barangkali kita boleh jumpa mereka ni lah ya. Okey. Dan kalau boleh mungkin di Muar ni ataupun di Johor ni ada cara makan tiram yang spesifik atau tertentu yang menarik? Kita memang ada promosikan macam mana untuk menikmatinya. Mungkin di lain masa kita boleh tunjukkan hidangan di sini. Tapi memang lain lah daripada memang lain daripada yang lain cari hidangan. Apa yang letak bahan-bahan yang kita cuba ketengahkan hidangan yang memang tiram segar, ataupun kita panggil tiram mentah, dan kita adakan sos dengan untuk kita makan bersama dengannya, dan ikut feedback daripada pelanggan, masakan ini sangat unik lah dan lain daripada yang lain. Itu kita kena terokai lah cara makan tiram di sini. Cik Saidi, terima kasih banyak-banyak ya. Selamat meneruskan penyelidikan supaya terus maju. Ya, Cik Din bersama saya kembali. Sedikitlah harapan mewakili Persatuan Pelancongan ini. Harapan saya satu je. Saya nak semua rakyat Malaysia tahu Bandar Muar adalah bandar pelancongan yang terbesar ASEAN, dan jemputlah datang ke Muar, dan kita lihat semua peniaga-peniaga Muar menerima kedatangan anda semua. Jom datang Muar. Jom datang. Walaupun dianggap sebagai bandar pencen, tapi sebenarnya tak nampak pun bandar pencen kan. Betul. Sangat agresif. Kalau kita tengok di kawasan industri kampung, industri bandar dan juga industri perkayuan yang ada di sini, dan kita ada juga banyak galeri-galeri untuk dilawati. Kalau 3 hari 2 malam pun sesuai untuk melawat ke Muar. Betul. Ya, apalagi tengok bangunan-bangunan lama yang cantik, sergam. Katanya kalau nak dibuat renovation pun bahagian dalam saja, luar jangan kacau Jangan kacau, betul. Terima kasih banyak. Saya terima kasih banyak. Tuan-tuan, datuk-datuk semua, terima kasih banyak sudi bersama kami juga naik keyboard ini. Dan esok rakan saya Izwan akan kembali melintas langsung juga dari lokasi berbeza di Muar untuk memberikan aspek berbeza tentang daerah Muar yang cukup istimewa ini. Sekarang daripada saya, Elis Kana, kembali ke Sri Pentas. Assalamualaikum.